أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar semua sihat? Alhamdulillah. Dah makan dah semua? Baik, InsyaAllah. Jadi kita sambung pengajian kitab Pelita Penuntut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Jadi kita sambung wajiblah gitu wajiblah atas orang yang Islam itu menuntuti ilmu yang boleh mengetahui dengan dia akan barang yang jatuh baginya pada kelakuannya. Barang mana kelakuan ada ia, maksud dia pada adab, pada adab-adab ataupun maksud sini ilmu tasawuf lah. Ilmu tasawuf, adab seseorang itu, adab hamba dengan Allah Ta'ala, adab sesama kita, penjagaan hati, pemurnian hati, sangkaan-sangkaan, penyakit-penyakit hati, semuanya itu di dalam ilmu tasawuf. Itu ilmu, sudah ilmu. Tapi ilmu tasawuf ni dia lebih kepada zauqi, kepada rasa, kepada rasa. Ilmu tasawuf dia tidak akan dapat ilmu itu sekiranya kita tidak mengamalkan sehingga ke tahap kita merasai dan mengalami. Itu ilmu tasawuf. Juga ilmu yang lain sama je sebenarnya. Cumanya ulama kata tasawuf ini dibuatkan kitab, ulama karang kitab dan semuanya adalah untuk menterjemahkan apa yang telah dialami oleh mereka-mereka di dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi memang tak adalah pengkelasan ilmu. Tidak ada ini ilmu fiqh, ini ilmu tasawuf, ini ilmu tauhid, tapi isinya itu ada yang macam kita dah bagi tahu. Islam, iman, ihsan. Itulah dia fiqh, tauhid, tasawuf. Jadi nak dapatkan rasa, itu rasa. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, itu rasa. Engkau menyembah, beribadah kepada Allah Ta'ala ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya, itu rasa. Seolah-olah tu maknanya kita merasai. Seolah-olah kita merasai, kita nampak, kita lihat, kita memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tasawuf, itu maqam ihsan. Jadi itu melibatkan rasa. Rasa itu pada tubuh dan juga pada hati.
Ya, itu rasa. Baik. Jadi kerana bahawasanya seseorang yang Islam itu tak dapat tidak baginya daripada sembahyang. Maknanya seorang Islam tu dia wajib sembahyang. Maka bila dah wajib sembahyang itu, maka wajib atasnya menuntut ilmu yang boleh mengetahui dengan dia akan barang yang jatuh baginya di dalam sembahyangnya. Apa maksud? Ya, apa maksud barang yang jatuh tu? Barang yang jatuh baginya, apa maksud dia? Maksud dia segala syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, mana perkara-perkara yang berkenaan dengan sembahyang. Ya, itu maksud dia, barang yang jatuh. Jadi ma waqa'a fi, maknanya perkara-perkara yang berkaitan dengan sembahyang. Baik. Jadi bila dah nak sembahyang, maka seseorang itu wajib dia tahu berkenaan dengan sembahyang, bukan semata-mata takbiratul ihram sehingga salam, bukan semata-mata itu, ya, tetapi bermula dengan taharah, bermula dengan kesucian, ya, bab suci, bab wudu dan sebagainya. Jadi sembahyang bukan sekadar tahu 13 rukun itu, tetapi meliputi berkaitan sebelum kita nak sembahyang sampailah habis kita sembahyang. Jadi itu barang yang wajib, perkara yang wajib kita kena belajar. Jadi setiap manusia lah, setiap mukallaf, orang yang beriman, orang yang Islam itu wajib dia, dengan kadar, sambung situ, dengan kadar barang yang membawa ia dengan dia akan fardu sembahyangnya. Maknanya dengan kadar sekadar yang cukup, ya, untuk melepaskan seseorang itu menunaikan fardu sembahyangnya dengan sempurna. Jadi nak tak nak kena belajar tentang taharah, tentang wuduk, perkara membatalkan wuduk, tentang najis, perkara yang membatalkan sembahyang, syarat sah sembahyang, syarat wajib sembahyang, semua lah. Itu kena tahu. Tapi bukan itu saja, tambah pula lagi kalau nak berjemaah, sembahyang berjemaah, jadi kena tahu apa itu syarat sah jemaah, apa itu perkara yang boleh membatalkan jemaah, apa itu pahala jemaah, apa itu pahala saf. Ada beza tu. Pahala saf lain, pahala jemaahnya lain. Ya, pahala saf ni 1, 2, 3 tu dia dah tak dapat pahala saf. Sebab itu hadis Nabi SAW mendoakan orang yang berada di saf pertama dan seterusnya, seterusnya saf yang kedua. Ya, jadi yang belakang tu pahala saf tak dapat, pahala jemaah dapatlah sebab sembahyang jemaah, tapi pahala safnya tak dapat. Begitu juga perkara-perkara yang melibatkan yang boleh membatalkan jemaah. Macam mana? Macam kalau masjid ni lain, kalau surau lain pun kena maklum itu. Semuanya itu ada dibincangkan dalam kitab. Macam kita biasalah, kalau pernah dengar kitab Munyatul Musalli ataupun pedoman sembahyang berjemaah, itu semua kena ambil maklum. Walaupun kita tak jadi imam, tapi kena ambil maklum juga bahagian untuk imam. Contoh, bagaimana imam itu perlu mengetahui selok belok semua sekali. Kerana apa? Kerana imam itu kadang-kadang menjadi rujukan makmum. Imam menjadi rujukan makmum. Jadi sayugianya sepatutnya imam perlu khatam kitab tu. Siapa-siapa nak jadi imam lebih berat lagi pada imam lah. Padahal kitab tu semua kena khatam, semua kena belajar. Tak kira lah imam tak imam pun, sebab berkaitan dengan sembahyang. Contoh,
Sebab dia sentuh sini bab sembahyang. Ini bila berkaitan dengan sembahyang itu, semua tentang sembahyang itu. Berjemaahnya macam mana, kalau putus keduanya macam mana, surau, apa beza surau dan masjid, mana boleh samakan surau dan masjid. Kalau masjid ni tak apalah, kalau pintu tertutup tu, contoh kan, pintu tertutup walaupun duduk sini. Kalau masjid, orang yang duduk luar masjid semua dapat pahala jemaah, tak ada masalah, dan sembahyang dia sah. Kalau ini surau, kalau pintu tertutup tu walaupun transparent sekalipun, kalau tutup pintu, orang kat luar semuanya tak sah sembahyang. Bukannya tak dapat pahala jemaah, tak sah. Ni elok, kerana terputus kedua. Terputus kedua. Kedua itu apa? Kesinambungan ataupun kesambungan antara saf. Itu kedua dipanggil. Sebab tu beza masjid dan surau tak sama. Walaupun transparent, apa transparent kan boleh nampak atau boleh, sebab syarat dia mesti sambung itu dari sudut fizikal. Fizikal tu maksud dia apa? Maknanya pintu mesti terbuka sikit, sekira-kira seorang boleh lalu, begitu. Atau bagian perempuan, itu cerita surau lah. Masjid tak ada masalah, masjid kat mana pun semuanya boleh. Baik, lepas tu cara masuk saf, itu dibincangkan dalam ilmu fiqh, ataupun ilmu bab sembahyang, bab solat. Cari kalau ada mana-mana ruang untuk masjid ni. Maghrib paling orang ramai kan, tapi dah tak ada kosong, tak apalah. Kalau ada kosong tu elok satu kitab, cari mana-mana ustaz, tak kisahlah mana-mana, yang boleh mengajar Muniyatul Musalli. Sini ada kitab Muniyatul Musalli. Tak ada mengajar. Cari mana-mana slot yang paling ramai masjid Maghrib lah kan. Cari mana-mana ustaz yang boleh mengajar, suruh ajar, biar semua dapat khatam pada awal sampai habis. Sebab dia permasalahan banyak dalam tu. Baik. Mana dengan kadar dan wajib pula atasnya menuntut akan ilmu yang boleh mengetahui dengan dia akan barang-barang yang lain, dan wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan ke? Ya. Ya. Kan khusyuk dalam solat. Baik, khusyuk dalam solat. Baik, khusyuk itu apa? Khusyuk itu bermaksud tumpuan. Khusyuk itu adalah tumpuan. Jadi khusyuk itu adakah satu perkara yang perlu orang kata apa? Yang perlu kita datangkan dia dengan secara paksa? Tidak. Kerana tumpuan ataupun khusyuk itu sendiri memang dah fitrah manusia sebenarnya. Semua dah ada khusyuk. Semua orang dah ada khusyuk. Cuma khusyuk dia dekat mana aja. Itu masalah dia. Cuba kita tengok, kalau kita buka handphone tu, skrin kecil tu, buka pula logo F contoh, scroll baca, scroll lagi. Pak Haji scroll kan. Bang scroll. Orang panggil pun dia dah tak dengar, tapi tumpuannya sini, bukan di situ. Jadi khusyuk itu sudah ada, cuma khusyuknya itu pada skrin kecil tu kan. Dengar tapi dia dah hilang dalam masa, dia dah hilang dalam diri dia, sebab dia dah masuk dalam skrin kecil. Bahawa dia khusyuk. Jadi khusyuk itu benda perkara yang memang Allah dah letak. Sebab itu Allah kata illa khashi'un, ada malaikat orang yang khusyuk. Tapi Allah bagi tahu begitu kenapa? Kerana sebab ramai orang khusyuk dia sudah lari, tumpuan dia sudah lari.
Jadi bila dah lari tu, yang itu yang kita nak patah balik, nak bawa balik khusyuk. Jadi tumpuan. Jadi hakikat sebenarnya Islam, iman, fiqh, tasawuf, fiqh, tauhid, tasawuf ini adalah fitrah manusia. Semuanya adalah fitrah, tak kira beriman ataupun tak beriman. Cuma dari sudut orang beriman, kita bicaralah tentang bagaimana wahyu Nabi SAW. Kalau orang tak beriman, kita olah hanya dari sudut fitrah contoh. Tapi hakikatnya dinul Islam, dinul fitrah. Jadi agama adalah agama fitrah. Jadi bila kita angkat takbir itu, ya, jadi Tok Syekh kita bagi tahu, sebelum kita angkat takbir itu, kita kena cabut dulu pelak-pelak yang masih lagi ada dekat dinding. Pelak-pelak yang ada dekat pasarnya, pelak yang ada kerja pejabatnya, pelak yang ada macam-macam tu cabut. Bagi cabut semua pelak tu dulu sebelum kita nak angkat takbir. Bila dah angkat takbir, jadi situlah tumpuan kita, ya, tumpuan kita tu kita nak tumpu. Bila nak tumpu, maka di situlah dinamakan khusyuk. Khusyuk kita yang majoriti boleh dapat masa takbir. Masa takbir majoriti khusyuk. Sebab apa? Nak tumpu pada niat tu. Nampak tu? Bukan tak ada, ada khusyuk. Dapat dah tu. Cuma mungkin 1%. Alhamdulillah, la in syakartum la azidannakum. Dan kalau bersyukur itu alhamdulillah, dapat juga khusyuk walaupun dalam takbir je kan. Allah penuh tu, Allah itu penuh. Dengan sekali nak campur niat lah. Waktu kita takbir itu, kita memang dah tak ingat lain betul. Siapa yang mengalami merasai, jarang kita akan ingat lain waktu takbir. Masing-masing memang bulat betul dia punya niat tu. Allahu Akbar contoh. Lepas tu baru dia melayar. Lepas tu barulah dia terbang. Dia tu masa takbir, roh dan jasadnya bersatu. Allahu Akbar. Bila dah masuk doa iftitah tu, Allahu Akbar, roh dia pun terbang. Bukan terbang kepada yang satu. Dia terbang pergi ke langit ke situ, contoh. Jadi nak dapat itu kita kena tumpu balik. Makna kena ajar tubuh. Makna kita kena ajar tubuh, ajar akal, ajar hati. Makna kita kena satukan. Jadi peringkat awal itu, sebab itu Allah Ta'ala meletakkan ada perkara yang rukun dan ada perkara yang sunat dalam sembahyang kita. Kenapa? Kerana tak nak bagi hati lalai. Sebab itu kalau boleh, jangan ada langsung kelalaian. Sebab itu bila Allah, kita dah bulat tu, dah fokus, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Bila di sini sebut, kita cuba latihkan sini pun sebut, sini pun sebut, supaya tidak ada ruang untuk yang sini terbang dan juga sini pun terbang. Jadi bila ada kesatuan di sini, di sini, di sini, maka masih adakah ruang untuk kita ingat yang lain? Tak ada lah. Ini peringkat awal lah ni. Nak latih lesen M, biasalah tu. Mana nak steering, mana nak gear, kena pula kereta manual kan. Mana nak kelasnya, mana nak tekan brake, mana nak tekan enjin minyak kan. Di permulaan begitu. Jadi bila Allahu Akbar kabira, kita tumpu bacaan itu di sini dan juga di sini. Wa akbar kabira, alhamdulillah katsira wa subhanallah. Habis itu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, supaya tidak ada ruang untuk kelalaian itu masuk. Kalau dia keluar, cepat-cepat kita tangkap balik. Tangkap balik itu tumpu pada bacaan itu tadi. Sebab itu setiap perbuatan kita tu ada bacaan. Kerana apa? Nak membantu tumpuan kita tadi tu. Jadi bila kita dah membaca, bacaan kita itu sudah tentunya kalamullah ataupun zikir-zikir yang memuji Allah dan sebagainya, doa-doa yang ada di dalam sembahyang itu, maka itu sudah masuk. Ya, maknanya kita sudah mengingati Allah di dalam sembahyang. Peringkat awal begitu.
Peringkat awal biasalah. Nak kena latih yang itu. Yang jadi itu sebab apa? Bila kita Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, yang ini kita tak kawal. Kita tak kawal dia supaya tumpu pada bacaan. Dan ini pun kita tak kawal. Bismillah di sini, yang sini ingat sikit lagi nak buat apa. Bismillahirrahmanirrahim sikit lagi nak Bismillahirrahmanirrahim sikit lagi. Di sini bercakap lain, yang sini bercakap lain. Kehebatan manusia boleh buat 3 kerja dalam satu masa. Sini boleh buat kerja, sini boleh buat kerja, sini boleh buat kerja, kadang-kadang 4 sambil bawa kereta. Ini lain, sini lain, sini lain, sini lain. Hebatnya manusia. Tapi perkara itu yang telah berlaku dalam zaman kita hari ini, yang itulah di mana kita kena nak selaraskan balik, tarik balik, letakkan balik pada tempatnya. Khusyuk kita hari ini dah bukan pada tempatnya. Itu dalam solat. Kalau dalam solat pun kita tak boleh nak itu, apatah lagi bila di luar sembahyang. Sedangkan waktu solat itu, waktu yang berapa minit itu memang waktu yang dikhusus, yang dikhaskan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, antara latihannya itu. Kalau di luar lagilah macam mana pula kita nak maintainkan. Pada masa yang sama kita buat kerja, pada masa yang sama kita dengan manusia. Hati kita itu nak tumpu pada Allah Ta'ala, itu pada guru. Jadi guru lah yang akan membimbing. Mursyid dia bimbing macam mana kita nak buat, apa yang perlu kita buat. Sebab itu kita belajar ilmu tauhid tu. Itu iman itu apa dia fungsi iman. Fungsi iman tu menyatakan iman tu hidup tu bagaimana. Bila kita tengok diri kita itu, keberadaan, kewujudan diri kita itu, bila kita tengok diri, adakah kita nampak yang menciptakan diri? Kalau kita tengok kewujudan diri, tak bawa atau tak nampak pergi kepada yang mewujudkan, yang menciptakan diri kita ini, maka iman kita itu tak berfungsi. Iman ada, tapi tak berfungsi elok. Jadi kita nak fungsikan iman tu. Itu maksudnya iman yang berfungsi. Apabila dia tengok makhluk, kewujudan makhluk itu, dia akan nampak yang menjadikan ataupun yang menciptakan makhluk. Dia terus, pandangannya tembus. Itu basiratun nafidatun. Yang pertama ingat, ilmun sahihun. Ilmu sahih. Kemudian basiratun nafidatun. Maknanya penglihatan yang tembus. Tembus tu apa? Apabila kita melihat dunia, tembus akhirat. Apabila kita melihat makhluk, tembus khaliq. Kemudian yang ketiga, zawqun sarihun. Rasa yang betul, rasa yang benar. Maknanya rasa itu adalah satu rasa yang timbul daripada fitrah. Apabila kita melihat makhluk akan bawa kepada Khaliq. Itu rasa yang betul, rasa yang benar. Kemudian timbul, bila dah rasa itu, dia timbul pula keadaan dalam diri itu, halatun mardiyatun. Mana keadaan yang diredai. Mana Allah Ta'ala itu telah redha apabila syariatnya, Islamnya itu, apabila tauhidnya itu, imannya dan juga tasawufnya itu sudah selari. Bermula dari tadi ilmu sahihun, iaitu ilmu makna tertegak. Ilmu yang benar itu adalah ilmu Islam, iman, tauhid, tasawufnya itu sudah tertegak betul. Bila dah tertegak itu, dia akan terbuka. Bila terbuka itu dinamakan basiratun nafizatun. Makna mata yang tembus, iaitu mata hati. Dia tengok, dia nampak Allah. Maknanya mata hati itu melihat kepada yang mencipta. Baik. Menjawab ke tidak tadi tu? Boleh? Boleh. Jadi insyaAllah kita sambung sikit muka surat, masih surat 2 ya. Pada nombor 2 ke nombor 3 ke nombor 4? Nombor 4. Al-mawdu'. Baik, tempat perbahasan. Mawdu'nya terbahagi kepada 4 perbahasan.
Jadi dalam pengajian ilmu tauhid, ya, tak kisahlah ilmu tauhid ke ilmu kalam ke, sama je semua, nama je lain. Baik, perbahasan ilmu tauhid ada terbahagi pada 4 perbahasan. Yang pertama mengenai zat Allah Ta'ala dari segi yang wajib baginya, ya, sifat-sifat yang mustahil atasnya dan yang harus padanya. Jadi yang pertama mengenai zat Allah. Jadi mengenai zat Allah, perkara yang wajib atau sifat yang wajib bagi Allah. Yang kedua, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Dan yang ketiga, sifat yang harus bagi Allah. Baik, perbahasan yang kedua mengenai zat Rasul-Rasul dan sifat yang wajib baginya. Dari segi sifat yang wajib baginya, dan juga sifat-sifat yang mustahil atasnya, dan sifat-sifat yang harus padanya. Baik, mengenai segala kejadian. Yang ketiga mengenai segala kejadian, maknanya tentang makhluk dari segi jirim-jirim, maknanya fizikal ataupun jisim, dan arad, iaitu sifat-sifat makhluk. Sekira-kira keadaannya itu, makna keadaan makhluk, sifatnya, segala apa semua berkaitan dengan makhluk, menjadi dalil petunjuk bahawa ada yang menjadikannya. Itu Allah Ta'ala suruh kita yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, maknanya berfikir tentang kejadian 7 petala langit, 7 petala bumi, yang menjadi dalil bahawa dialah yang menciptakan, dialah yang menjadikan, dialah pemilik segala tiap-tiap sesuatu yang ada ini. Allah Ta'ala pemiliknya. Yang keempat, mengenai segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hal-hal yang bersangkutan dengan syurga, neraka, dan segala hal hari kiamat. Ini 4, ya, tempat perbahasan, ya, iaitu mengenai zat Allah, mengenai Rasul, mengenai kejadian makhluk, dan yang keempat mengenai tentang perkara ghaib, ya, yang dikhabarkan sam'iyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syurga, neraka, dan juga hari kiamat. Itu dia 4 perbahasan utama dalam ilmu tauhid. Baik, yang kelima, as-samarah. As-samarah itu apa? Buah, faedah ilmu ini, ya, dapat mengenal Tuhan dan percayakan Rasul, serta mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat yang kekal. Jadi itulah dia sebenarnya buah ilmu tauhid, iaitu sebenarnya bukanlah hanya mengenal dengan semata-mata kenal tahu, semata-mata tahu, tetapi kita nak menjadi apa yang kita tahu, kita nak jadi apa yang kita tahu, ya, supaya ilmu bukan sekadar tahu, tapi ilmu untuk jadi apa yang kita tahu. Ramai yang boleh bicara tentang kitab, ramai yang boleh membaca kitab-kitab besar, dalam kepala dia je kitab-kitab, tetapi tak ramai yang boleh jadi apa yang dia tahu macam dalam kitab, tak ramai, ya. Jadi kita belajar ni bukan sekadar nak tahu, tapi kita kena letak niat nak jadi apa yang kita tahu. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bila dapat dengar kalam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus jadi, ya, tak ada lagi dah nak analisis perkataan Nabi, tak ada dah. Dia terima, percaya, serah terus kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cakap terus jadi.
Ya, kenapa? Kerana mereka itu terus terima, percaya dan serah. Ya, kita hari ini masih lagi, ya, kita punya minda kita itu masih lagi minda banyak analisis. Ya, analytical thinking tu. Ya, banyak lagi prosesnya. Jadi tengok tahap masing-masing. Kadang-kadang dia punya level analisis minda dia tu tebal. Jadi ambil masa sikit. Ya, bukan tak bagus menganalisis tu, menganalisis sesuatu perkara yang kita dapat, tetapi analisis itu mestilah berbetulan dengan yang benar. Kalau analisis kita itu, fikir kita itu bawa kepada yang tak benar, maka yang itu yang perlu diperbetulkan. Ya, jadi kadang-kadang orang, ya ke tak ya? Ya ke tak ya? Betul ke? Boleh buat ke? Ini untuk orang-orang wali ya? Ini ilmu tinggi. Banyak sangat nya tu. Nak dia proses, dia analisis. Jadi bila analisis tu bawa kepada yang betul tak apa, tapi bila bawa kepada jauh, maka analisis yang begitu kita perlu betulkan. Dan itu yang berlaku dalam zaman kita hari ni. Bila orang bercakap pelik sikit, dia bukannya nak bertanya ataupun nak dapatkan kepastian. Ya, dia dapat, dia analisis, pum, sesat. Dia dapat, dia proses, ini tak betul. Itu yang orang kita hari ni berlaku. Ya, banyak dah berlaku akhir zaman ni. Jadi akhir zaman ni zaman fitnah. Jadi nak tak nak kita kena bersatu. Bersatu bagaimana? Bersatu dengan selaraskan ketiga rukun tadi, rukun agama tu. Zaman ni zaman teruk, zaman fitnah, payah. Ya, sampai zaman nak mengajak untuk mengkafirkan orang, zaman nak mengajak manusia menyesatkan orang. Apa punya zaman ni? Orang zaman nak mentauhidkan Allah, bukan zaman sibuk nak ajak orang suruh kafirkan individu. Bukan zaman ajak orang suruh menyesatkan kelompok-kelompok. Bukan dah zaman ni. Kita kena kembali balikkan zaman kegemilangan Islam itu. Mana Islam itu di puncaknya apabila tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya itu ditegakkan dengan betul, mengikut jalan-jalan yang majoritinya. Ya, jalan-jalan Nabi lah tu. Ya, jalan, kenapa sebut jalan-jalan Nabi? Kerana sahabat ramai. Kerana sahabat radhiyallahu anhum ramai. Jadi bila Nabi itu hantar kepada sahabat, jadi jalan-jalan tu banyaklah. Ya, sahabat berbeza tempat pergi berdakwah menyebarkan Islam. Ya, jadi walaupun jalan banyak, tempat tujuannya satu, tempat rujukannya itu satu, sumbernya itu satu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya. Baik. Nisbah. Ya, nisbah ilmu ini dengan lain-lain ilmu, iaitu ilmu yang paling utama. Ya, jadi ilmu tauhid ni dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu yang paling utama. Kerana dari sudut apa? Dari sudut kehidupan manusia itu. Ya, kehidupan manusia itu ialah fitrah. Fitrahnya itu percaya kepada pencipta yang menjadikan dirinya itu. Sebab itu ilmu ini adalah ilmu yang paling utama. Lebih pula ulama kata kerana ilmu ini membahaskan tentang pencipta dan juga sebagainya lah. Baik, kita baca dulu Al-Wadi' penyusunnya. Siapa yang menyusunkan ilmu akidah yang kita belajar hari ini? Orang yang bertanggungjawab mengatur susunan ilmu tauhid beserta dalil-dalil dan hujah untuk menolak fahaman yang salah ialah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi mereka dua inilah, ya, yang telah menyusun ilmu tauhid bagi mudah kita nak faham apa itu ilmu
tauhid. Jadi adanya susunan-susunan, metod-metod, cara-cara perbahasan dan sebagainya. Ya, jadi ulama telah pun bukan semua sepakat, tapi majoritinya yang setelah lahirnya ataupun setelah kukuhnya susunan ilmu yang telah disusun oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, maka waktu itu yang umat Islam menerimanya, termasuklah ulama-ulama. Jadi majoriti di dunia ini kalaulah berakidahnya sama ada akidah Asy'ari ataupun akidah al-Maturidi. Jangan salah faham, akidah kita itu akidah yang satu, tetapi yang mengikut cara susunan macam mazhab lah, fiqh tu semuanya datang daripada Allah dan Rasul, tetapi dari sudut ijtihadnya berbeza. Jadi ijtihad berbeza adalah mazhab-mazhab yang berbeza. Itu masalah fiqh. Tetapi tauhid, tauhid ulama terima semua. Jadi ulama menerima, majoriti ulama menerima susunan yang telah dibuat oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Maka berjalanlah mereka itu dengan susunan yang dibuat oleh kedua-dua imam ini. Jadi majoriti umat Islam di dunia kalau sebut ilmu tauhid, ilmu akidah yang ahlu sunnah wal jamaahnya itu, mereka adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi dah ratus ribu juta dah manusia ataupun umat Islam yang beriman akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi jangan dengarlah cakap-cakap yang kata yang sesat ke apa ke, janganlah. Kita ikutlah para ulama, yang mana ulama-ulama ini bukannya seorang dua, tidak, tapi majoriti dan ulama-ulama yang besar-besar yang menerima perbahasan. Kerana apa? Kerana melihat kepada dalil-dalil, hujah-hujah yang dikemukakan. Sumbernya tidak lain adalah daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Jadi bukan ada perkara lain pun, cuma nak mudahkan kita je. Baik. Tetapi mereka yang pertama menerima ilmu tauhid, yang menerima ilmu tauhid daripada Allah ialah Nabi Adam alaihissalam. Orang yang pertama, manusia yang pertama menerima tauhid adalah Nabi Adam. Kerana Nabi Adam alaihissalam manusia yang pertama. Jadi Nabi Adam manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Dan yang akhir menerimanya ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah nak kena faham, bukannya rekaan, bukannya perkara baru, tidak. Kita mengaji tauhid, mengaji akidah ni adalah akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-hukmu, hukumnya. Jadi apa hukum belajar ilmu tauhid ni? Fardu ain, wajib. Fardu ain ni wajib ke atas setiap mukallaf, sama ada lelaki atau perempuan, yang mana mereka itu wajib mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan ijmal. Ijmal ni apa? Ringkas ataupun rangkum, ataupun secara umum, ijmal. Dan juga dengan jalan tafsili, iaitu secara detail. Tafsili ni huraian, secara detail, beserta dengan dalil ijmal. Kena tahu semua tu, tapi memadai dengan dalil ijmal. Dalil ijmal tu dalil umum, cukup. Tapi huraian ni kena tahu dalil umum je. Dalil umum ni macam mana? Ijmal. Baik, apa bukti Allah Ta'ala itu wujud? Contoh, dia tak tahu dalil apa semua, dia kata dengan adanya alam ini, dengan adanya alam ini membuktikan Allah Ta'ala itu menciptakan alam dan dia wujud. Sudahlah, itu dalil umum panggil. Dia tak tahu dalil lain, sekadar dalil akli je dia tahu, tak tahu dalil naqli, ayat Quran memadai itu sudah berpada, cukup. Baik, ada pun, tapi itu dalil, bukannya huraian sifat.
Sifat dia kena tahulah satu persatu itu. Dalil umum, kena faham, jangan tersilap. Adapun mengetahui dalil tafsili itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah lah bagi orang yang nak tambah-tambah ilmu, yang nak mengajar ke, yang nak dah belajar fardu ainnya, nak tambah fardu kifayahnya dalam ilmu tauhid, barulah fardu kifayah. Baik, fadluhu. Sini kita baca laju sikit lah, tak apa. Fadluhu, kelebihannya, iaitu semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tauhid adalah ilmu yang semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu, disebabkan menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala lam yafrid syai'an afdala min at-tauhid was-salat, walau kana syai'un afdala minhu laftaradahu ala malaikatihi minhum raki'un wa minhum sajidun. Hadis riwayat Ad-Dailami. Baik, bahawasanya Tuhan tidak pernah memfardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesakan Tuhan dan sembahyang. Jadi ada dua perkara yang Allah Ta'ala fardukan, yang terlebih afdal. Banyak-banyak fardu. Mana yang terlebih afdal? Ialah mengesakan Tuhan dan juga sembahyang. Dan jika ada sesuatu itu terlebih afdal daripadanya, nescaya sungguh telah difardukan ke atas malaikatnya. Kalau ada yang lain lagi lebih afdal, maka Allah telah fardukan dulu kepada para malaikat. Padahal sebahagian daripada malaikatnya itu ada yang rukuk selama-lamanya dan sebahagiannya ada yang sujud selama-lamanya. Jadi malaikat ada kerja tugasnya itu rukuk je sampailah hari kiamat. Ada malaikat itu tugas dia sujud je kepada Allah sampailah hari kiamat. Itu malaikat dia tak ada nafsu, dia hanya menurut perintah Allah Ta'ala semata. Baik. Dan kedua, ilmu tauhid juga jadi asal bagi segala ilmu yang lain yang wajib mengetahuinya. Jadi ilmu tauhid ini adalah sumber ilmu-ilmu yang lain. Kerana apa? Kerana datangnya ilmu ini direct terus, mana berkaitan terus dengan pencipta, dengan pemilik ilmu, yang maha alim, yang maha mengetahui. Baik, yang ketiga, lagi pula mulia maudu'nya, tempat perbahasan, iaitu tentang zat Tuhan dan Rasul. Oleh itu jadilah ia semulia-mulia ilmu. Saja je baca laju ni, nanti kita dah masuk sana dah. Baik, masalah-masalahnya. Jadi apa masalah-masalah? Hukum-hukum yang dibahas dalam ilmu ini, iaitu berkenaan wajib, mustahil dan harus. Harus apa? Aqli. Maknanya wajib aqli, mustahil aqli, harus aqli. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Itu yang diguna pakai bila kita sebut wajib, mustahil, harus. Itu banyaknya berkenaan dengan hukum akal. Jadi hukum akal dia ada tiga: wajib akal, mustahil akal, dan juga harus akal. Jadi dia ada hukum adat di sana. Hukum adat lain, hukum akal lain. Lepas tu bila kita nak bicara sesuatu itu, kita kena tanya, perbahasan tu ikut hukum mana? Hukum akal ke hukum adat ataupun hukum syariat? Kalau hukum adat, dia adalah ada 4 hukum adat tu. Ada, tiada, ada, itu hukum adat. Jadi hukum adat ni contoh, kalau seseorang itu dia jatuh daripada bangunan tinggi, contoh jatuh 10 tingkat, ikut hukum adatnya dia matilah. Matilah adatnya. Tapi dia tak mati. Tak mati itu pada akal. Akal kata harus dia tak mati. Harus mati, harus tak mati. Tapi adatnya mati. Dari sudut adat. Biar dari sudut hukum akal, harus kata
dia mati ataupun harus tak mati. Jadi dua tu kita nak kena bezakan, jangan salah dalam berhukum itu, sama ada adat ke ataupun akal, ya. Jadi banyak dalam hidup kita kadang tersalah pakai hukum. Kita hukum banyak dengan hukum adat, tak banyak kita gunakan hukum akal. Itu yang jadi kesilapan tu, jadi tersalah. Baik, habis itu Allah Subhanahu wa taala alam. Nanti kita sambung, Ahlussunnah wal Jamaah ada soalan nak tanya. Baik, memang ada perbezaan, tapi perbezaannya itu hanya berkisarkan mengenai masalah perbahasan lebih kepada bahasa dan makna bahasa, lebih kepada bahasa dan juga makna bahasa itu. Contohnya wujud, ya, contohnya kita belajar sifat wujud. Contohnya wujud itu beza di antara Imam Abu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kata wujud itu ialah ain zat. Wujud itu adalah zat Allah Ta'ala itu sendiri. Itu makna wujud. Wujud itu zat. Zat itu wujud, ada sama. Tapi kalau Maturidiyah, dia kata wujud itu bukan wujud, satu keadaan yang berupa sifat pada zat. Nampak? Beza banyak bezanya, hanya istilah sahaja. Beza istilah dan juga pada makna bahasa itu. Jadi kedua-duanya percaya bahawa Allah Ta'ala itu zat yang wajib wujud. Cuma dia bahas dekat wujud tu. Jadi Asy'ariyah kata wujud itu zat tu sendiri, itu wujud. Maturidiyah kata tak, wujud itu satu keadaan yang mana ia merupakan sifat bagi zat. Kata lepas tu kita katakan sifat yang pertama, sifat wujud. Itu fardu kifayah lah, ya, nak tahu beza tu kenapa bicaranya pula. Tapi secara umumnya begitu. Jadi bezanya itu bukanlah beza sampai menyesatkan, tidak. Beza hanya turut istilah dan juga makna bahasa, penggunaan bahasa. Yang mana-mana sepakat bahawa mengatakan Allah Ta'ala itu adalah zat yang wajib wujud. Yang ni kata wujud bukan sifat, yang ni kata wujud itu sifat. Macam tu je lah. Kemudian adalah beza ma'ani dengan ma'nawiyah. Kalau Asy'ariyah tu dia 13 je, tambah Maturidiyah lagi 7. Jadi bila gabung 20 sifat yang wajib. Ya. Baik, ada soalan lain? Kata-kata dalam ni rasa-rasanya semua mengaji, pernah mengaji tauhid lah, kitab tauhid kata-kata lah, majoritinya kan. Maknanya kita flashback balik lah, ya, kita flashback balik. InsyaAllah mudah-mudahan kalau tak faham boleh tanya istilah-istilahnya, ya. Kita mula daripada asas, daripada bawah, ya, sebab kita kalau boleh kita nak terapkan, kita pembelajaran ilmu kita ni kalau boleh kita nak terapkan, bukan sekadar nak tahu. Macam kita tegaskan, ya, penerapan yang kita nak bawa dalam diri kita masing-masing ni nak jadi apa yang kita tahu. Bukan sekadar tahu sampai bila pun macam tu je, tak berubah. Ya, tahu je lah. Ya, tahu. Tahu. Dia jadi macam apa? Tahu semayang wajib, jadi macam orang tak semayang. Tahu tapi tak semayang. Jadi dia tak jadi apa yang dia tahu. Orang yang tak semayang dia tahu semayang wajib, tahu, tapi kenapa tak semayang? Itulah tu. Itu tak tahu dah, tu apa yang kamu tahu. Kalau tahu, dia akan menjadikan kamu apa yang kamu tahu. Maknanya kamu belum tahu lah tu. Jadi kalau belum tahu, belajar lagi sampai jadi tahu. Biarpun ulang 100 kali pun, ya, ulang 100 kali. Bila tanya tahu, dah jadi belum? Belum. Tak tahu lagi lah tu.
Ya, hakikat dia belum tahu, hanya menggunakan perkataan tahu, tapi tubuh tak merasai, tak jadi apa yang dia tahu. Kita nak terapkan itu. Itu pengajian yang dibawa oleh guru-guru kita. Ya, jadi guru-guru ulama-ulama dulu, dia jadi apa yang dia tahu. Sebab tu menjadi kitab mereka tu dibaca bertahan beratus tahun, kerana dia jadi orang itu. Dia jadi sebelum kitab tu ada, dia dah jadi. Lepas tu dia boleh karang kitab macam Imam Nawawi, penuh kitab rumah, sampai tak sempat nak bernikah. Al-Imam Nawawi penuh sangat. Kalau orang nak datang rumah dia, dia kena susun dulu kitab, bagi ruang orang nak duduk. Kalau nak ziarah Al-Imam Nawawi, ya, kena susun dulu, tak ada tempat, penuh kitab, hidup dengan penuh kitab, sampai tak sempat nak bernikah. Ya, itu Imam Nawawi. Jadi mereka tu jadi dulu. Ya, jadi Imam Nawawi dan imam-imam yang lain, imam-imam besar, ya, sebelum pena itu mengeluarkan dakwah, diri mereka itu dah jadi dulu. Bukannya tulis dulu baru diorang amal, tidak. Bukannya buat kitab baru diorang jadi, tidak. Tapi diorang jadi dulu baru kitab tu keluar. Kita nak terapkan ilmu begitu. Kerana itulah ilmu fitrahnya. Sebagaimana para sahabat dapat terus jadi. Bukannya tahu gitu sampai sudahlah. Jadi itu yang kita nak cuba selaraskan, kita nak cuba terapkan. Ada kalau sesiapa yang boleh bantu, saling bantu membantu, inilah yang kita nak tegakkan, supaya kembali balik kepada fitrah. Kita kembali balik pada fitrah. Sebab banyak fitrah hari ini telah pun dicuri, telah pun di-hijack daripada kita, fitrahnya tu. Sebabnya apa? Kita hidup dengan zaman yang penuh dengan fitnah. Jadi hilang itu. Kita nak bawa balik yang itulah. Jadi dakwa-dakwi apa semua itu, semuanya kita nak, boleh kita nak buangkan. Ya, macam-macam dah berlaku sekarang ni. Takut juga tengok ada golongan itulah tengah heboh. Kalau orang-orang yang mengikuti lah perkembangan ilmu ni, kadang-kadang ada sampai kecoh, heboh nak ajak orang suruh sama-sama menerima pandangan dia dalam mengkafirkan individu. Padahal mengaji tauhid ni, mengaji fiqh sama ni. Tapi pandangan dia pada individu itu dia tak setuju. Sebab ada ulama'-ulama' pun yang mengkafirkan sekian individu. Itu ulama' dengan ilmu mereka lah. Kemudian mereka ni copy daripada ulama' tersebut. Kita hanya ambil meneruskan apa ulama' itu kata. Dia kata ulama' itu mengatakan individu sekian dihukum sebagai kafir. Jadi salah ke saya ni ataupun kita menghukumkan dia itu kafir dengan berpandukan kitab ulama' tersebut? Tapi masalahnya ada ulama' yang tidak menghukum kafir. Makna bukan sepakat. Bila tak sepakat, mana boleh jadikan satu keputusan bila tak sepakat? Kan ada golongan ulama' ni mengkafirkan individu tersebut, golongan ulama' ni mengkafirkan. Baik, dalam masalah ini saya memilih golongan yang mengkafirkan lah. Tak boleh. Kita, ilmu kita tak sampai pada tahap itu hanya dengan membaca ilmu mereka, hanya membaca kitab mereka. Tak boleh. Kita berpandukan kitab mereka. Al-Imam sekian-sekian mengkafirkan Syekh sekian-sekian, contoh. Kalau sepakat, kita terima. Salahnya ada ulama'-ulama' yang tidak mengkafirkan, mana tak sepakat di situ. Jadi kenapa kita pilih untuk yang mengkafirkan? Jadi kita ni sepatutnya tak boleh canang dekat orang awam, buat pula seminar, buat kelas. Hari ni kelas kita nak menyatakan hujah, dalil untuk mengkafirkan Syekh sekian-sekian. Panggil orang. Orang sekarang dah lah jauh dengan Allah Ta'ala.
orang yang baru nak mendalami ilmu ini tiba-tiba masuk dia punya seminar, kena kafirkan syekh tersebut. Tauhid, fiqh, tasawuf tak tertekak pun lagi, sibuk nak ajak orang petikaikan atau mengkafirkan individu. Jadi inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi kalau ada jemaah-jemaah dalam Masjid Lavender ni, pelopor-pelopurnya, walaupun umurnya itu banyak, tak apa, tapi berakat tu banyak. Umur banyak, berakat banyak, tak apa. Jadi boleh kita cuba jadi pelopor, perintis untuk masyarakat sekeliling. Kita nak tegakkan balik ad-dinu fitrah ini, kembali balik belajar betul elok. Semua ilmu tiga-tiga itu penuhkan di dada sampai jadi. Yang tak jadi, yang bergaduh sana sini. Sebab tanya ada mengaji fiqh, ada sikit. Ada mengaji tasawuf, tak ada. Boleh cek, periksa. Kalau masing-masing ada mengaji kitab sekian. Bukan buku, kita tak main buku-buku moden. Melainkan kalau buku moden itu rujukannya kitab-kitab turas, tak apalah. Tapi nak lebih berkat, kitab-kitab turas. Sebab ulama-ulama berapa ratus tahun orang masih pakai. Itu yang kita nak kena tegakkan. Supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih masjid ini menjadi perintis. Mudah-mudahan akan berkembang. Jadi bila berkembang, ingat satu masa Islam itu tetap akan kembali balik kepada asal. Tapi kalau kita tak ada usaha ke arah itu, bagaimana ia nak kembali balik? Sekurang-kurangnya ada niat dan usaha itu. Mudah-mudahan rahmat Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala membantu dengan tentera-tenteranya. Jadi kita boleh sebarkan. Kita tak nak lagi ada dakwa-dakwi. Kita tak mahu lagi ada yang ta'asub pada kelompok, ta'asub pada platform, ta'asub pada jemaah. Kita nak bawa clear. Yang sebagaimana prisma itu bila cahaya tembus keluar 7 warna pelangi, itu yang dibawa oleh Nabi. Prisma itu putih, transparent, nampak semua color, bukannya satu color. Yang ini bawa color hitam, yang ini bawa color kuning, yang ini bawa color coklat. Payahlah benda tu. Islam itu dia prisma, dia transparent semua. Kembali balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Bukan marah dah, cerita. Aduh. Allahu akbar. Baik, ada soalan nak tanya? Kalau ada boleh berkongsi sama-sama, insya-Allah. Mudah-mudahan. Tahu. Baik. Jadi soalan dia, kita tahu tapi berat nak mempraktikkan. Baik, jadi itu telah pun membuka satu kunci di dalam diri. Kerana persoalan itu soal miftah. Mana soalan itu kunci pembuka. Jadi bagus soalan itu kerana dia dah membuka satu kunci di dalam diri. Kalau dia tahu, tapi macam mana nak praktikkan, ataupun tahu tapi berat untuk dipraktikkan. Itu bermaksud bahawa tahu kita itu belum lagi mesra dengan diri. Sebab itu dia jadi bertentangan. Jadi bila bertentangan, dia memang berat. Sebab bertentangan dengan apa yang kita nak ataupun kita buat dengan apa yang kita tahu. Jadi dia ada di situ tanaqud, maksud dia ada contradiction di antara kita punya tahu dan juga nak tadi tu. Kerana apabila tahu tapi kita tidak ada tafakkur, jadi bila tidak ada tafakkur, mana tafakkur itu mengenai ilmu yang kita tahu itu, dia meresap ke dalam diri sampai dia nak buat. Dia nak buat. Jadi bagaimana nak buat? Kita perlukan tafakkur. Mana ilmu itu perlu kepada tafakkur. Mana tafakkur itu kita kena berfikiran di mana ilmu kita itu nak letak.
Ya, makna kita kena tafakkur, makna kita kena duduk, ya, kita kena muhasabah, supaya tahu kita itu jadi. Makna kita kena ajar tubuh kita, permulaannya ajar diri kita, tubuh kita itu untuk buat sebagaimana yang kita tahu. Sebab sebelum ini kita hanya mengajar akal kita tahu, ya, kita hanya mengajar akal kita tahu, tapi kita tak ajar tubuh kita ni, pergerakan kita, ya, untuk jadi apa yang kita tahu. Jadi berat itu permulaan. Biasalah tu. Jadi kita kena ajar tubuh kita. Sebab kita dah 10 tahun, 20 tahun, dia jadi macam satu perbuatan yang dah terbiasa dia panggil. Contoh rumah kita, tombolnya ataupun pemegang tombol, buka ke kanan, nak buka pintu. Satu hari ada orang tukar, dia terbalikkan, kiri. Jadi kita dah tahu dah kiri. Tapi 2-3 kali mesti kita terbiasa buka kanan juga, walaupun dah tahu pintu tu dah diterbalikkan. Permulaan. Jadi tetap akan terbuka ke kanan sebab dah terbiasa bertahun dah. Jadi diri tubuh kita tu, biologi kita punya tubuh tu dah terbiasa begitu. Macam ada orang dia ada biologi waktu. Dia dah biasa tidur pukul 10. Memang dia akan mengantuk pukul 10. Ya. Maknanya waktu biologi dia tu dah begitu. Tapi bila dia nak ubah, ubah ambil masa lah. Nak ubah tidur lewat ke apa ke, dia ambil masa. Jadi nak ubah itu dipanggil biologi. Jadi kita nak kena ajar tubuh untuk jadi apa yang kita tahu, ya, sehingga kan tidak ada lagi dalam diri kita itu bermaksud tanggungjawab yang berat. Contoh, ya, adakah itu tanggungjawab kita, ya, nak kena dakwah orang dan semua, ataupun tanggungjawab kita nak kena sampaikan ilmu. Jadi kadang-kadang perkataan tanggungjawab itu dah salah, atau maknanya itu apa yang kita ambil makna tanggungjawab. Tanggung maknanya kita kena menanggung. Jadi maksud menanggung adanya makna berat kat situ, terpaksa. Tanggung. Sepatutnya perkara itu bukan lagi terpaksa, tapi kita nak, bukan lagi kena, tapi nak. Macam sembahyang tadi lah. Sembahyang, tanggungjawab kita. Tanggung makna kita menanggung, makna kita kena sembahyang tak. Nak jadi buang kena itu. Nak jadi nak sembahyang, bukannya kena sembahyang, tapi nak sembahyang. Bila ilmu itu dah mesra elok dalam diri, dengan kita gunakan tafakkur itu, bila tafakkur dibawa pergi kepada tasyakkur. Tasyakkur itu syukur. Tafakkur, berfikir, mana ilmu kita dapat ini daripada mana, dan juga kita syukur dengan ilmu tu. Jadi tafakkur bawa kepada tasyakkur. Bila tasyakkur itu dia syukur, dia bawa kepada tazakkur. Tazakkur itu makna mengingati. Jadi dia secara fitrahnya dibawa. Kalau betul kita tafakkur elok, dibawa kepada tasyakkur. Dan tasyakkur ni dibawa kepada tazakkur. Bila tazakkur ni dibawa kepada reflect dia kepada tubuh badan kita itu menjadi ringan nak buat. Macam orang nak bagi hadiah kat kita. Bagi hadiah. Ni Pak Haji, saya bagi sikit hadiah kat Pak Haji, sekian. Ya. Pak Haji pun beratlah saya nak terima kasih. Awak dah bagi, saya nak terima kasih susah. Boleh macam tu? Kita akan terus, oh ya ke, terima kasih banyak kan. Tuan bagi ni Pak Haji, ambil lah 10,000 kat Pak Haji. Saya ambil tapi saya nak terima kasih susah. Boleh gitu. Ya, jadi secara automatiknya kita akan berterima kasih kalau orang bagi kita hadiah. Makna dah mesra. Bila dah mesra itu, automatik hal keadaan kita itu akan keluar secara secara dia panggil syukur, tasyakkur itu tadi. Bila syukur itu kita akan gembira. Bila gembira, ringan kita untuk berterima kasih. Itu juga ilmu tadi, ilmu yang ditafakkurkan dia sehingga pergi pada tasyakkur. Barulah kita berterima kasih dengan melakukan perkara-perkara itu tadi dengan ringan. Ya. Boleh begitu, insya-Allah.
Ya, kalau ada yang nak tambah boleh tambahkan. Ya. Baik. Ya. Diterima perkara yang baik daripada Allah dan benda yang Allah berikan tak baik kita tak baik. Kita akan mendapatkan. Betul kalau kita contohlah, kita tahu kita makan. Jadi yang mungkin ada sekali ada satu hari ni kita makan baik kita tak kenyang. Makan tak kenyang-kenyang. Dia macam ni kita nak letak dalam keadaan tu. Ya. Ini sifat tadi tu. Makan tak kenyang-kenyang ni biasanya orang tengah mabuk rindu. Kan? Makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena. Orang tengah dalam hangat bercinta ni. Ataupun boleh jadi dia makan banyak pada sudut, banyak sudu je lah, bukan banyak pinggan. Baik. Jadi bila kita nak faham keadaan baik ataupun tak baik, tak baik itu pada sudut pemikiran kita, tak baik itu pada sudut akal manusia yang terhad ataupun ilmu manusia yang terhad. Dia menilai perkara itu tidak baik. Jadi kalau betul kita terima ilmu segala yang baik itu daripada Allah Ta'ala, dan yang tak baik itu juga Allah Ta'ala izinkan dia jadi, maka dua-dua ini kembali balik pada Allah. Yang tak baik itu pada penilaian akal kita yang terhad, ilmu kita yang terhad. Tapi bila kita dah dapat ilmu, kita bagi tahu, kita beriman, rukun iman tu yang keenam tu, bil qadari syarri khairihi wa syarrih, baiknya ataupun buruknya itu qadar, takdir daripada Allah Ta'ala. Jadi baik ke buruk ke kembali balik kepada Allah Ta'ala. Maka bila dah kembali balik pada Allah Ta'ala, ada lagi tak yang tak baik? Tak ada dah. Tak wujud lagi dah yang tak baik bila semuanya dikembalikan balik kepada Allah. Yang tak baik, orang merompak, orang mencuri, orang membunuh, bila kita tengok perkara itu, penilaian kita itu buruk, tak baik, jahat. Tapi dalam buruk, jahat, tak baik itu, siapa yang izinkan jadi itu? Adakah dia ada kuasa untuk menjadikan perbuatan itu? Tak ada. Yang izinkan adalah Allah Ta'ala yang jadikan. Kembali balik pada Allah Ta'ala. Ia buruk, jahat, tapi 1% dia buat atas pilihan dia. Tapi yang menjadikan semua perbuatan itu adalah Allah Ta'ala. Cuma beza, walaupun Allah Ta'ala izin, redha dan tidak redha. Itu je, kena faham. Ya, Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala izinkan, kembali balik pada Allah Ta'ala, tidak ada lagi yang buruk. Ya, jadi iradatullah muta'alliqatun bihikmatil mutlaq. Maknanya kehendak Allah Ta'ala itu berkait dengan hikmah yang mutlak. Ada hikmah yang mutlak datangnya daripada Allah Ta'ala. Sebab ilmu kita sampai bila-bila pun tidak akan meluas. Ilmu kita terhad. Kita nak menghukum sesuatu itu dengan apa nak kita nak hukum. Ya, jadi bila kita kembalikan balik berdasarkan rukun iman tadi, bila kita beriman dengan qada dan qadar Allah, khairi wa syarri, baiknya buruknya itu rukun iman. Ya, datangnya baik buruk itu kembali balik kepada yang mengizinkan perkara itu jadi. Bila kita letakkan perkara itu pada Allah Ta'ala, bila dah pada Allah Ta'ala, ada tak buruk, ada tak baik, tak ada dah. Bila kita kaitkan semua pada Allah Ta'ala, semuanya akan jadi baik. Walaupun apa sahaja yang kita nampak, apa sahaja yang kita tengok akan jadi baik. Ya, jadi itu cara kita nak memahami, cara kita nak latih diri kita, akal kita itu kembali balik. Kalau tak, bila kita tak terima itu, dia akan jadi apa? Dia akan jadi ghaflah, dia akan jadi tak boleh nak menerima takdir, dia akan jadi berputus asa dengan rahmat Allah. Banyaklah natijah-natijah yang negatif yang akan timbul dalam akal diri kita tu. Banyak dia akan keluar benda-benda yang negatif. Dia tak boleh nak sangka baik. Contoh, kalau kita lah orang kan, mulut dia, dia tu
tapi dia dah bertaubat, dah baik. Taubat mana sangat dah tu. Nak sangka buruk je. Nampak tak? Bila kita kata jangan sangka buruk, tak sangka buruk macam mana, dah memang begitu diri dia, nampak? Itu cara kita fikir. Kita menghukum orang dan sebagainya. Itu nampak yang kita itu ada lagi selaput-selaput kekotoran yang banyaklah berlaku dalam hidup. Itu yang kita nak hilangkan, nak buangkan itu. Cara fikir itu. Cara kita pilih untuk fikir. Manusia apa yang dia fikir, dan kita apa yang kita pilih untuk fikir. Bukan ada keterpaksaan pun. Ada orang paksa kamu untuk sangka buruk pada dia, tak ada. Itu sangkaan kamu, itu pilihan kamu. Contoh, ada orang paksa kamu untuk sangka buruk pada Tuhan, pada Allah Ta'ala, pada takdir. Tak ada. Itu pilihan kamu, itu cara kamu berfikir. Yang itu yang kita nak betulkan. Boleh? InsyaAllah. Jadi sebab itu tafakur itu, buah tafakur, dia pergi kepada ilmu. Jadi tafakur itu untuk sampai kepada ilmu yang jadi, sehingga terbitlah hal, keadaan, perbuatan yang sama dengan apa yang kita tahu. Itu tujuan tafakur itu tadi. Boleh? Kalau ada salah, minta tolong betulkan. Jadi ingat apa tadi tujuan tafakur? Tujuan tafakur nak selaraskan apa yang difikir sampai kepada ilmu dan amal. Pada ilmu dan amal, tekanan. Baik. Jadi berlakunya kadang-kadang tekanan, pergeseran dengan persekitaran, masyarakat dan sebagainya, itu tidak boleh, tidak maknanya kita tak boleh nak lari daripada itu. Kenapa? Kenapa? Bila kita dah sampai pada tahap ilmu itu tadi, mana kita akan masuk kepada gelanggang pergeseran. Itu semua tak boleh nak lari. Jadi kadang-kadang pergeseran itu dengan pasangan, pergeseran dengan ahli keluarga, pergeseran dengan jiran, tetangga, dengan masyarakat. Jadi bila berlaku pergeseran-pergeseran begitu, itulah tadi tujuan ilmu itu tadi, untuk menjadikan kita itu bagaimana kita nak hadap. Jadi ilmu tadi itulah yang akan membantu kita. Bila berlaku, takkan kita nak terus nak marah, nak pukul, nak sebagainya, ataupun nak stres. Jadi bila ilmu bawa pada tafakur itu, kita duduk, kita perhatikan apa sebab dan apa masalah, dan apa yang berlaku itu sebenarnya semua atas izin Allah. Kalau dah sampai situ, kita relax sikit lah. Allah Ta'ala yang jadikan. Kita fikir begitu. Akal kita proses datang daripada Allah, tapi pilihan dia itu apa sebab dia pilih untuk bergeser dengan kita, ataupun apa sebab aku ni pilih untuk bergeser dengan dia. Jadi di situ soalan-soalan itu akan membuatkan nafsu dalam itu dia menurun. Bila dia menurun, sebab nafsu ni kalau kita tak soal, dia terus akan melonjak, dan dia akan buatkan kita buat apa yang dia nak. Itu sifat nafsu. Macam keadaan marah tadi. Contoh, kalau orang sifat dia pemarah, kalau dia tak soal diri dia walaupun 1 second, 1 saat, dia tak ambil masa untuk soal nafsu dia, kenapa kau marah? Siap. Nafsu tu dia terus pum. Bila pum tu, dia tengking, dia marah. Nampak? Itu kawalan. Sebab itu bila timbul begitu, kena soal nafsu, supaya nafsu tu dia jadi kecut. Bila dia kecut, dia tak sempat nak kembang, tak sempat nak pecah. Bila dia pecah tu, kadang-kadang kita akan jadi nak marah, tengking dan sebagainya. Sebab itu Nabi SAW kata orang yang paling kuat adalah orang yang boleh menahan marahnya. Tapi
dalam ilmu tasawufnya begitu, kita kena soal diri supaya nak kecutkan nafsu tu tadi. Ni kenapa nak marah ni? Contoh dia kata kenapa ni? Kenapa ini kena soal banyak. Jadi bila kena soal banyak, kita akan nak dapatkan jawapan. Bila nak dapatkan jawapan, kita akan temukan jawapan. Jawapan itulah yang akan mengendurkan balik ketegangan itu tadi. Dia yang tegang itu sebab tak dapat jawapan, tak dapat cari punca. Macam duduk dalam asap, tak nampak apa, lemas. Jadi sebab itulah cara kita nak bertafakur, mencari soalan dan mendapatkan jawapan. Tentu ada jawapan. Yang menentang dia tak faham sebab ada nama Ya. Jadi yang menentang mungkin dia tak faham sebab penerangan kita tak cukup. Itu pun betul juga, itu satu sudut betul. Kerana apa? Kadang-kadang mereka ini ataupun kita sendirilah, kadang-kadang kita tak cukup alat, kita tak cukup betul-betul, orang kata apa, tak cukup letakkan betul-betul kita punya tapak itu dengan sebaik yang mungkin. Sebab itu kadang-kadang boleh jadi penentangan begitu. Sebab tapak kita itu sebenarnya apa? Tapak kita itu kita tak berhubung dengan silsilah. Itu tapak kita. Bila tak berhubung dengan silsilah, sebab itu kadang-kadang penerangan itu kadang-kadang dia jadi lencong. Bila jadi lencong, orang akan jadi menentang. Bila jadi menentang itu kita dah gelabah dah. Tapi kalau kita ada pegangan silsilah kita itu dengan guru, kerana guru itu silsilah dengan gurunya sampai pada Nabi SAW, walaupun kita dah terangkan dengan betul, tapi orang tetap tentang, kita tidak akan melenting. Itu satu sudut. Sebab penentangan itu tetap akan ada, walaupun dah melihat mukjizat depan mata, tetap menentang. Itu memang tak boleh kita nak nafikan. Sebab manusia itu dia pilih. Jadi kita tengok pilihan dia itu untuk menentang kita, walaupun kita dah bagi tahu dengan yang betul dan sebagainya, dia tetap nak pilih begitu. Jadi itu pilihan dia, kita doakan sahaja. Tapi seboleh-bolehnya kita terangkan dengan sebaik mungkin. Kalau dia tak boleh terima juga, itu pilihan dia lah. Tapi kalau dia boleh terima, alhamdulillah. Dan sebaik-baiknya kita sebagai saudara mendoakan, semoga yang bagi faham bukan kita. Kita hanya menerangkan. Yang datangkan kefahaman itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita cakap ringkas je, tapi dia faham, betul-betul faham. Sebab bukan kita. Yang datangkan kefahaman itu pemilik ilmu sebenar, Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi bila dalam sudut itu, kalau orang tentang pun tak apalah, dia nak menentang buat macam mana. Jadi kita lah yang nak kena, supaya kita tak pilih untuk stres, kita tak pilih untuk melenting. Sebab nanti bahaya mudarat untuk diri. Jadi kita boleh pilih untuk still positif. Kita sentiasa kena positif. Sebab umat Nabi SAW adalah umat yang positif. Jangan pilih untuk stres, jangan pilih untuk cari gaduh. Sebab ada orang dia suka pilih nak cari gaduh. Dia cari gaduh, dia suka cari gaduh, suka cari salah. Dia tak nak cari benda yang kalau boleh tak bergaduh, tak nak. Kalau boleh nak bergaduh juga, kalau boleh nak stres juga, kalau boleh nak tense juga, kalau boleh. Itu bukan umat Nabi SAW. Marah kalau sebut begitu kan. Umat Nabi bukanlah mengikut cara Nabi begitu. Kita ni kafir ke bukan ke, Islam ke bukan ke, yang mana hidup selepas datangnya Nabi SAW, semua umat Nabi SAW, sama ada dia kafir ke, dia beriman ke, semua kita di umat Nabi. Cumanya cara Nabi itu, cara Nabi. Ada sahabat yang garang, macam Sayyidina Sayyidina Umar. Sampai dikatakan syaitan pun takut dengan Sayyidina Umar. Tapi dalam garangnya itu ada lembutnya.
Garang itu bertempat, bukannya garang setiap masa. Ya, gitu. Takkanlah kata apa ni sahabat tak ikut Nabi ke? Nabi lembut bukan main, tapi ni sahabat garang. Bukan boleh cakap begitu. Tak boleh cakap begitu. Ya, itu masing-masing punya cara, tapi mesti pada tempat. Ya, kalau boleh kita cari jalan tak usah bergaduh. Ya, suami isteri kadang-kadang ya bergaduh, bergeser. Ya, carilah alasan untuk bergaduh. Kadang-kadang kita pun pening juga mikir. Apa ini nak cari bergaduh ni? Kita nak happy je, kita nak positif je, kita nak suka-suka. Tapi tak, dia akan cari point. Kita tahu itu bukan dari dia sebenarnya, ya, tapi dari dalaman dia tu yang kita nak kena repair, yang kita nak kena betulkan. Sebab itu hakikat perempuan, ya, hakikat perempuan memang dia tak lurus, ya, memang dia bengkok. Hakikatnya begitu, ya. Dan juga Allah Ta'ala beritahu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ini kalau dengan pasangan lah, dia lelaki itu lebih kuat daripada perempuan. Betul, Allah Ta'ala bagi kuasa talak pada lelaki. Kalau pada perempuan sehari 18 kali suami kena talak. Ayo, asal bergeser sikit talak, asal bergeser sikit talak. Begitu. Jadi lumrah, lumrah kehidupannya begitu. Ya, asal kita nasihat dia, dia bagi tahu kita salahkan dia. Asal kita nasihat dia, dia yang salah, kita je yang betul. Itu dah macam mana kita gelak je lah. Hiburan, kan? Jangan kita pun marah juga sekali. Hiburan, kan? Ini tak, kita pun melenting juga. Kita pun sama nak jawab dia. Itu hiburan Allah bagi kat kita, orang yang lelaki ni. Hiburan, kan? Sabar je lah. Juga kita tengok orang lain, hiburan tu. Seronok tengok, Masya Allah, macam-macam ragam. Bukan mesti kita nak kena marah, mesti nak kena lawan, mesti nak kena berdebat, mesti nak kena masuk gelanggang. Bukan cara. Kita nak positif. Jadi bila positif, kita akan jadi sentiasa tenang dan sentiasa positif. Itu cara Nabi SAW. Ya, orang yang paling najis dekat Nabi SAW, bila dia sakit pun Nabi pergi ziarah. Yang paling najis, yang paling batu, dia sakit, Nabi ziarah. Itu Nabi dah tunjuk. Tak dapat contoh banyak daripada Nabi pun dapat sikit pun. Alhamdulillah, niat itu pun ada. InsyaAllah nanti Allah masukkan, Allah letakkan. Semoga kita bersama-sama duduk satu kemah dengan Nabi SAW nanti. Jadi insyaAllah kita mudah-mudahan, ya, saling bantu-bantu. Menjawab ke tidak tu? Saya takut tak menjawab. Boleh? Boleh lah, tak apa lah. Ya, mungkin sebab lapar ni kot gitu kan. InsyaAllah nanti kita boleh tambah lagi tu, ya. InsyaAllah, ya. Baik. Jadi insyaAllah kita berhenti kat sini dulu. Kita jumpa besok insyaAllah kalau Allah izinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتح العارفين وحفظ المرسلين. سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. صل وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.